Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan mengadakan satu sesi temu bual bersama rakan pembelajaran. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Aida Nabila binti Effendi dan boleh panggil saya Aida. Saya merupakan guru pelatih IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka dan kini sedang belajar pada SEM 2 Persediaan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Sebelum saya ujarkan soalan-soalan berkenaan dengan isu kecurian maklumat data peribadi kepada rakan pembelajaran saya, bolehlah beliau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Tulus Ilham Kusong, pegawai dan Muhammad Ahmad bin Kamal, pelajar Sarjana Teknologi Sains dan Pertahanan di jurusan Sains Komputer Sistem Pindah. Belajar sedang belajar semester semester keempat. Boleh panggil Amin. Boleh jadi bagi. Okey. Baiklah, sepanjang saya mencari maklumat dan membuat bacaan mengenai isu kecurian maklumat data peribadi, pengemas kinian antivirus dan firewall web merupakan perkara penting yang perlu untuk pengguna laman sosial cakna berkenaan dengan hal tersebut kerana ia merupakan punca terjadinya isu ini. Jadi, bolehkah Amin terangkan sedikit berkenaan dengan pengemas kinian antivirus dan firewall web? Boleh on mic. Jadi tentang soalan pertama, pengemas kinian antivirus dan firewall web. Jadi sebagai pengguna, antara benda penting yang kita perlu tahu dan perlu belajar ialah sentiasa kita perlu untuk memastikan antivirus maupun firewall web. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kena make sure atau pastikan kita punya aplikasi komputer sentiasa kita memastikan. Kita kena tahu kita punya operating system ataupun sistem pengendalian pada komputer kita ataupun segala kita punya gadget. Jadi pemastian komputer ataupun kita punya device perlulah untuk kita kena pasti kita punya program tu sesuai tak ataupun detect sebarang kesilapan atau kelemahan yang ada pada komputer tersebut. Jadinya maskian ini kita boleh jalankan secara automatik atau manual. Dan juga kita boleh tetapkan dia pada waktu-waktu yang tertentu. Tapi biasa kita akan kemaskian kita punya antivirus atau firewall pada waktu-waktu yang kita tidak menggunakan komputer ataupun semasa komputer berada pada sleep ataupun yang semasa kita tak guna komputer lah. Dan seterusnya apa yang kita boleh buat, kita kena menggunakan program ataupun software antivirus. Jadi dengan menggunakan aplikasi antivirus ini, kita boleh halang ataupun hadkan virus daripada menjangkiti ataupun masuk di komputer kita. Untuk kita kena siasat peningkat lah bahawa kita perlu masukin di komputer kita secara berkala dan tidak hanya sekali saja semasa kita gunakan komputer. Jadinya pengemas ini tu kita perlu buat secara berkala lah. Mungkin sebagai macam saya sebagai pengguna komputer, pengemas ini yang saya terima secara sebulan tu at least ada sekali. So dia akan update sekali kita punya antivirus atau firewall untuk make sure kita punya gadget, PC ataupun komputer dan sebagainya dihalang daripada dimasuki virus. Seterusnya untuk firewall pula, firewall ni dia macam sistem pertahanan pertama lah sebelum data atau segala informasi tu masuk ke dalam punya komputer. Dia jadi penghalang antara rangkaian-rangkaian yang kalau kita boleh sebut tidak trusted lah, dan dia juga boleh putuskan segala connection kita dengan daripada sambungan-sambungan yang kita tidak perlu dan bahaya untuk menghalang
kejadian yang teruk lagi seperti masuki virus dan sebagainya. Dia juga boleh dapat lindungi kita punya PC ataupun tiba-tiba dari mana-mana cubaan boleh menggodam dan sebagainya yang boleh membahayakan kita punya. Baiklah, terima kasih. Setelah mendengar penjelasan daripada Amin, saya ingin bertanya sejauh manakah pengemas kinian antivirus dan firewall web ini dapat memberi perlindungan daripada sebarang ancaman cyber? Untuk soalan itu kita kena pasti antivirus ataupun firewall. Jadi kita kena tahu apa itu antivirus dan apa itu firewall. So kedua-dua ni dia, kalau kita dapat lihat daripada sudut yang pertama lah, kita dapat lihat punya fungsi ni lebih kurang sama. Jadinya kalau kita nak dalam mengetahui dia secara khusus, kita perlu tahu apa itu antivirus, apa itu firewall. Sebenarnya firewall tu dia secara mudahnya kita boleh sebut dia menghalang segala data dan informasi yang tidak diperlukan daripada masuk ke dalam kita punya komputer ataupun PC. Jadinya fungsi dia ni dia boleh mengawal kita punya connection ataupun rangkaian di dalam trafik rangkaian dan connection dengan menggunakan satu set peraturan di mana dah ada dalam dia punya coding lah. Dia dicipta untuk menggunakan komunikasi yang kita nak dan yang disahkan je untuk melaluinya. Firewall ni kita boleh gunakan dalam dua penisian lah. Mana penisian yang pertama ialah secara firewall secara peribadi, dan yang kedua pula kita dapat gunakan firewall secara router. And then firewall ni komponen dia banyak terkandung dalam punya computer di bawah dan juga PC lah. Terdapat beberapa jenis firewall yang kita kena tahu kerana dia boleh diklasifikasikan based on komunikasi, location pembentasan dan juga keadaan sekarang. Jadi firewall ni dia dapat menapis dan melihat segala paket-paket dan data-data yang masuk ke dalam kita punya PC. Melihat segala paket yang meninggalkan kita punya PC juga, dan juga untuk menerima atau menolak paket-paket tersebut ni kita dapat tahu dia membawa segala jenis tempat yang kita nak, yang kita cari di teman server. Jadinya jika kita menggunakan firewall ni, kita sebagai langkah penjaga juga kita boleh menggunakan private proxy, sebagai proxy kita gunakan sebagai firewall yang mana jika ada sebarang entiti yang ingin untuk melakukan percubaan macam hacking atau sebagainya yang membahayakan kita punya PC atau komputer, ia dapat menapis dan memintas semua mesej yang telah masuk ke dalam rangkaian perundangan ni lah. Jadinya paket atau data yang dia dapat tu adalah terhad dan tidak cukup untuk menggunakan mesej atau komputer. Selain itu juga si proxy di dalam firewall ni dia juga dapat menyembunyikan alamat connection itu, macam yang kita biasa guna lah. Kalau ada yang pernah guna VPN dan sebagainya, dia dapat melindungi kita punya maklumat dan setiap maklumat lokasi, maklumat masa. Jadinya pengguna tu tidak tahu kita berasal dari mana atau apa sahaja data tentang itu. Dan untuk antivirus pula, antivirus ni dia lebih senang untuk kita ketahui ialah sebagai penisian di dalam komputer. Maksudnya untuk pencegahan, pengesanan dan juga penyejaran malware. Malware ni kita akan terangkan di dalam sama yang seterusnya ni lah. Antivirus ni fungsi dia lah untuk mengesan segala macam ada masalah di dalam komputer kita yang dibawa oleh virus. Pengesanan ini dia beroperasi dengan mencari corak dan diketahui yang dia boleh tengok corak tu di dalam kod. Dan jika ada coding yang mungkin curigakan di dalam data yang ingin masuk ke dalam mesin ataupun komputer
terima, ia boleh detect kesalahan dalam kod tu dan akan uh, memberi macam memberi kita peringatan ataupun memberi kita amaran untuk menyelesaikan masalah ini. Kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan antivirus yang sedia ada. Dalam review juga kita sudah ada antivirus yang sendiri, jadinya dengan mengemaskan antivirus tu jadinya segala virus yang ada dalam internet kita dapat hasilkan dan juga dapat singkirkan. Mungkin kita dapat lihat antivirus yang firewall tu sama. Cuma dalam masa mudah dia, kalau nak tahu perbezaan dia adalah sedikit dia ada sedikit perbezaan di mana firewall tu dia menapis dan mengelakkan data-data yang tidak memperlukan dan berbahaya daripada masuknya data kita dari rangkaian. Dan antivirus tu data tu dah termasuk dan menyebabkan kerosakan dalam software di dalam dibuat gadget. Antivirus dulu yang akan mengesan dan memberi amaran kepada kita tentang bahawa adanya virus yang telah berada yang telah berjaya masuk dalam komputer kita. Baiklah, saya rasa maklumat yang diberikan oleh Amin sangat jelas dan sangat banyak. Boleh kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Saya ada membaca bahawa salah satu taktik penjenayah cyber untuk mendapatkan maklumat peribadi seseorang adalah dengan menggunakan perisian malware dengan menghantar kod menerusi email. Jadi, saya ingin bertanyakan apakah itu malware? Jadi untuk malware ni dalam bahasa penuhnya dia panggil malicious software ataupun perisian yang berbahaya. Jadi malware ni maksud dia adalah suatu perisian atau program yang dirancang untuk merosak dengan memasuki sistem komputer. Malware ni dia dapat menginfect ataupun menjangkit banyak program dan perisian dalam komputer kita, dan mostly memang melalui email ataupun tidak sengaja kita turun di internet ataupun dari program-program yang memang terinfection di dalam komputer kita. Malware ni biasanya dia menyebabkan main point dia adalah menyebabkan kerosakan pada sistem komputer kita dan juga memungkinkan terjadinya pencurian data dan juga pencurian data informasi pribadi. Dan hal yang terjadi adalah macam yang sudah diberitahu tadi melalui email, kita terbuka satu email yang mencurigakan dan juga jika kita melakukan download di tempat-tempat yang tidak sepatutnya yang ada di laman sawang yang illegal, yang di mana di dalam kandungan yang kita buat tu memang sudah ada terdapat malware, kita je tak tahu. Malware ni juga dia merangkumi virus, worm, Trojan horse dan juga sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak diperlukan dan berbahaya, serta software lain yang berbahaya untuk pengguna terlibat dan juga jadi di setiap website tu juga terkadang sudah ada malware. Jadi bila malware ni dia dapat masuk ke dalam komputer kita, jika kita menggunakan, jika kita melakukan sebarang buat turun pada website yang tadi buat, jadinya website tu juga kadang-kadang server website tu juga akan jadi down kerana terlalu banyak malware yang mencurigakan yang sudah ada di dalam website tersebut. Jadi untuk mencegah malware ni daripada berlaku, kita sebagai pengguna, kalau kita belajar etika pengguna, etika dalam menggunakan internet, kita tidak perlulah untuk melakukan aktiviti ataupun sebarang makhluk dalam laman sawang yang mencurigakan ataupun yang tidak mempunyai sistem ataupun tidak mempunyai level security yang kita tahu sendiri yang kita rasa level security itu memang mantap ataupun memang sesuai untuk jika kita nak buat sebarang makhluk. Jadinya kalau kita nak tahu jika level of security sebarang website tu, kita boleh tengok saja di terima jika kita buka, dia akan ada logo
macam mangga, and then Oh. biasa kalau laman-laman web yang memang dia lebih dia ada tulis HTTPS. S tu bukan panggil untuk Security. Okay. Seterusnya, jika kita menggunakan proxy akan membawa kita ke laman server yang tidak mengandungi malware, mana dapat kita daripada terus barang kandungan yang menjadi malware. Jadi proxy ni memang banyak fungsi, di mana saya sendiri pun menggunakan proxy juga untuk melayani internet. Jadi daripada itu kita dah macam step jauh daripada sebarang malware yang kita sendiri tidak tahu. Kalau kita tahu, kita tak buka website-website yang tertentu. Baiklah, masa amat mencemburui kita. Jadi sebelum berakhir, mungkin ada pesanan yang ingin disampaikan kepada mereka di luar sana berkenaan dengan isu kecurian maklumat data peribadi. Boleh sampaikan? Jadinya bila bercerita tentang isu-isu kecurian data peribadi ni sebagai pengguna, etika yang kita perlu ada sebagai pengguna jika kita melayari laman seseorang ataupun laman-laman apa saja. Yang pertama, kita kena ingat data peribadi kita ni bukan saja kita nak lindungi daripada sebarang curian. Orang lain memang jika orang ada kemahiran yang tertentu dalam memodam, dia boleh hack segala-segala kita punya data-data kita di internet. Sebab data-data kita ni memang ada di internet dan disimpan di laman server yang tertentu oleh kerajaan. Jadi percubaan untuk pengguna banyak dilakukan. Kita juga sudah cakap lagi dengar lah, banyak kadang-kadang laman web kerajaan juga pernah dibedam, laman web negara pernah dibedam. Jadi sebagai pengguna yang beretika, tidak perlu kita membuat naik data-data pribadi kita pada laman-laman yang kita sendiri curiga, kita sendiri tak pasti mana kita membuat naik laman-laman tersebut, naik data kita ke laman tersebut. And then segala data-data tersebut tu, jika kita sudah padam, jika kita pernah membuat naik dan sudah padam, dia memang pada pandangan kita benda tu sudah tiada. Tapi data-data tersebut simpanan dia masih ada di dalam internet. Lebih lagi sekarang yang kita tahu, data penyimpanan data yang terbesar ada di Amerika Syarikat ni. Bila kita naik saja sebarang data peribadi atau gambar kita yang kita diri kita telah padam di internet, tapi data tersebut masih lagi disimpan. Jadinya sebagai pengguna yang beretika, kita perlu tahu, kita berbicara tentang segala laman-laman web yang kita naik data, dan kalau boleh kita elakkan dengan berkongsi data-data terbadi dengan orang-orang lain. Contohnya macam jika kita dapat macam sebarang tawaran, kalau kita terjadi di laman internet, banyak orang kata scam dan juga dari malware tadilah. Dia banyak kasih kita macam satu notification, kadang-kadang kata kita UFO, kadang-kadang kata kita menang duit atau sebagainya yang lumayan. Jadinya kita tekan link tersebut, dia akan meminta kita untuk mengisi data-data pribadi seperti paling biasa dia minta adalah nama, telefon, alamat. Jadinya sebagai pengguna yang beretika, kita perlu elakkan daripada mengisi data-data kita dalam masa. Terima kasih. Itu sahaja temu bual pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya harap dapat berkongsi sedikit ini dapat bantu lah. Terima kasih.